Nah. Bahan satu dulu. Bahan satu dulu. InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabil izam insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku kata Nabi lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. InsyaAllah. Yang mati silakan Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga silakan Tuan Bilal, suruhnya jantan kuasa surau, suruhnya sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat kepada Allah, lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah tauhid ataupun bab akidah di muka surat 168. Betul? Baris atas menggan kedua. Okey, mana esa Tuhan pada sifat? Betul tak? Dia ada tiga esa tu. Esa daripada segi zat, yang kedua esa daripada segi sifat, yang ketiga esa dari segi af'al, perbuatan Allah. So apakah mana esa daripada segi sifat? Mana esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat. Maksudnya menafikan bilangan yang berhubung pada sifat.
Kam maknanya bilang-bilangan lah. Kam tu maksudnya bilang-bilangan. Asal makna kam ni berapa? Asal makna kam ni berapa? Ia termasuk dalam adat istifham, pertanyaan. Tapi di sini kam ini bukan bermakna berapa, tapi bermakna bilangan muttasil yang bersambung ataupun berhubung. Menafikan bilangan yang berhubung ataupun bersambung pada sifat, iaitu tidak sesekali bagi Allah Ta'ala pada satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kudrah. Allah Ta'ala tidak ada dua kudrah, satu kudrah saja. Satu kudrah. Ini kudrah ni masuk dalam sifat ma'ni lah. Sifat ma'ni ialah satu sifat wujudi ataupun subuti yang ada, yang berdiri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah. Yang mana fungsi kudrah ini ialah ijad wal i'dam. Ijad wal i'dam, mengadakan dan juga mentiadakan. Itu dia punya fungsi lah. Kalau iradah, fungsi dia taksis, menentukan. Kudrah ialah fungsi dia ialah ijad wal i'dam, mengadakan dan mentiadakan. Okey. Dan kudrah yang ada pada Allah Ta'ala itu satu saja, esa. Dia tidak ada berbilang-bilang kudrah. Yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'alluq kudrah. Tempat ta'alluq kudrah itu yang berbilang-bilang, yang ada, yang kena pada makhluk, yang ada pada manusia. Sebabnya manusia melakukan, ada masa yang melakukan benda-benda yang berlainan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada berlari, ada menaiki kereta kan, dan sebagainya. Itu maknanya tempat ta'alluq kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, berbilang-bilang. Baik. Dan juga menafikan kam munfasil, bilangan-bilangan yang bercerai. Dan juga menafikan kam munfasil, iaitu sifat pada sifat, itu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tiada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menafikanlah bilangan-bilangan yang bercerai, munfasil. Kalau muttasil, bersambung. Muttasil mim ta sad lam. Mim ta sad lam muttasil. Munfasil mim nun fa sad lam, munfasil. Munfasil bahasa Arab lah. Bahasa Jawa pula kan. Bahasa Arab. Banyak istilah-istilah dalam kitab biasanya menggunakan bahasa Arab. Baik. Kemudian esa Tuhan pada af'al, perbuatan. Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Mana menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan lain yang menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan pun yang boleh menyamai dengan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Bahkan segala yang berlaku di alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya pada hakikatnya, atau hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar. Dan usaha ikhtiar itu pun tidak taksir. Manusia dia ada kasab. Kasab man usaha. Kasabun. Manusia ni ada usaha. Dan manusia juga ada pilihan. Pilihan untuk melakukan sesuatu, sama ada baik atau buruk. Disebabkan manusia ni ada usaha dan ikhtiar, maka yang kena azab nanti ialah manusia itu sendiri kalau dia buat benda tak elok. Bukan Allah yang akan diazab. Sebab dia Tuhan. Dia Tuhan. Okey? Semana usaha ikhtiar itu daripada kita. Ada pilihan daripada hidup pada kita.
Bukan Allah Ta'ala tak bagi pilihan. Aku dah bagi pilihan pada kau, terpulanglah pada kau, nak baik atau buruk. Kalau kau buat baik, maka balasan syurga. Jahat, balasan neraka. Jadi bila ada usaha ijtihad pada manusia, jadi Allah Ta'ala tu tak boleh dipersalahkan kalau manusia tak taat pada segala arahan dan juga perintah Allah Ta'ala. Kalau seandainya usaha ijtihad tak ada pada manusia, baru Allah Ta'ala tu boleh disalahkan. Kan? Sebab semua perbuatan tu kan sama ada baik dan buruk, kalau terlihat dari segi hakikat dia memang daripada Allah Ta'ala. Baik buruknya kalau buka hijab itu, ternampaklah baik buruk itu semua daripada Allah. Tapi sebabkan ada kaitan usaha ikhtiar di penghujung itu, perbuatan kita ada usaha ikhtiar pada manusia, jadi Allah Ta'ala tu tak bolehlah dipersalahkan. Kalau kita buat benda tak elok. La yus'aluna amma yuf'alun wa hum yus'alun. Kan, dia tak ditanya terhadap apa yang dibuat, tapi kamulah yang akan dipersoalkan. Tanya besok. Baik. Jadi jika dikatakan wajib bagi Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka tenafilah kam-kam yang 5 tadilah. Pertama, kam muttasil. Yang kedua, mumpasil. Muttasil maknanya berhubung ataupun bersambung. Mumpasil maknanya bercerai atau berpisah pada zat. Kemudian kam muttasil dan mumpasil pada sifat. Dan kam mumpasil pada perbuatan. Kam mumpasil pada perbuatan. Okey. Cuma dia tak sebut, tak termasuk dalam ni ialah menafikan kam muttasil pada perbuatan. Kalau dinafikan juga mana ada 6. Dia akan ada 6. Sebab apa? Kam yang muttasil yang bersama pada afal perbuatan tak termasuk dalam ni. Sebab apa tak termasuk? Nanti akan dibahaskan di belakang. Dia dah sebut belakang lah kenapa kam muttasil pada perbuatan tu tak masuk. Baik. Maka dengan kenyataan di atas ini, jelaslah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Sebagaimana yang berlaku di sisi bangsa dalam dunia ini, ada yang mempunyai adat dan kepercayaan karut. Ada yang percaya pada adat dan percaya karut lah, sehingga boleh bawa pada rosak iman, kan, rosak akidah. Kerana percayaan ini membawa kepada menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah Ta'ala dengan lainnya lah. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan ia dengan tak sedar mudaratnya merosakkan iman kepada Tuhan lah. Contohnya percaya kepada kekuasaan, patung-patung berhala, kan. Mana dia percayalah benda-benda yang mereka sembah tu ada kuasa lah, boleh mendatangkan darurat, boleh mendatangkan manfaat. Sedangkan hakikatnya patung-patung yang mereka sembah tu hanyalah sebagai patung yang bisu, kelu, tak boleh cakap, pekak, telinga pun tak boleh dengar, ada telinga pun tak boleh pakai, ada mulut pun tak boleh cakap, ada apa lagi, telinga, mata, ada mata pun tak boleh lihat, ada mata pun tak boleh lihat, semua tak boleh pakai. Tapi itulah yang dietikadkan, akidahkan oleh orang-orang yang sesat. Mereka menganggap itu sebagai patung Tuhan yang boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat kepada manusia, kan. Tapi hakikat sebenarnya tak adalah. Baik, kalau kita percaya, maknanya terpesonglah akidah kita, rosaklah akidah kita kalau kita percaya pada benda-benda macam tu lah. Mutak lah. Mutak lah dah. Tapi yang mengiktirafkan mutak tu biasanya pihak berkuasa lah, yang iktiraf, yang nyatakan dia ni mutak. Gitu.
Rasakan kepada percayaan-percayaan. Kita jatuh syirik kan? Ya? Itu kita jatuh syirik je lah. Yalah, syirik dengan murtad pun kan sama juga. Syirik kan menduakan Allah, murtad menduakan Allah lah, keluar pada Islam. Gitu. Benda yang sama je. Cuma istilah berbeza. Biasanya syarahan. Wahdaniyat artinya esa atau tunggal. Apa makna wahdaniyat? Esa dan tunggal. Bukan makna wahdaniyat tu satu. Sebab satu dia ada kawan dia. Satu ada kawan ni 2, 3, 4 kan. Sebab Allah Ta'ala tu tunggal, esa. Qul huwallahu ahad. Kan tentang biasa kan baca dalam surah Ikhlas kan. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surah tu namanya surah Al-Ikhlas, tapi perkataan ikhlas tak ada dalam tu. Betul. Sedangkan surah-surah lain biasanya ada perkataan. Contohlah surah An-Nas. Kenapa nama surah An-Nas? Ada perkataan Nas dalam tu. Kemudian surah Al-Mulk. Kenapa katakan surah Al-Mulk? Ada perkataan Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Suratul Baqarah. Kenapa dikatakan surah Baqarah? Kerana ada perkataan Baqarah dalam surah Baqarah tu. Cuma suratul Fatihah, kenapa dikatakan surah Fatihah? Ada tak perkataan Fatihah dalam surah Fatihah? Tak ada. Kan? Ini antara surah yang tak ada perkataan tu, tapi dinamakan dengan surah itu. Suratul Fatihah tak ada perkataan Fatihah dalam tu. Cuba cek ada tak? Tak ada. Tapi dia katakan sebagai suratul Fatihah. Kenapa dia katakan suratul Fatihah? Kerana dia terletak di permulaan. Fatihah kan permulaan. Fatih ni pembuka kan, permulaan ayat. Itu surah Fatihah. Ayat kursi. Kenapa dia katakan ayat kursi? Kan ada perkataan kursi. Surah Yasin. Kenapa nama surah Yasin? Ada perkataan Yasin lah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada kan? Toha. Kenapa namakan surah Toha? Ada perkataan Toha. Surah Nun. Kenapa dikatakan surah Nun? Ada perkataan Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Biasanya begitulah. Tapi ada je surah macam surah Ikhlas tu tak ada. Tapi dinamakan surah Ikhlas. Kenapa dikatakan surah Ikhlas? Kerana dia mengajak kita supaya ikhlas. Kerana makna-makna itu lebih menjuruskan kepada ikhlas. Makna-makna qul huwallahu ahad. Kata oleh Allah Ta'ala tu esa. Allahus samad. Allah Ta'ala tempat kita, penumpuan kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi dia kan. Tak ada sekutu bagi Allah. Tapi agama-agama lain menganggap Allah Ta'ala Tuhan mereka ada sekutu, Tuhan mereka ada anak. Contohlah agama Kristian kan. Agama Kristian dia ada Tuhan bapa, dia ada Tuhan bapa, dia ada Tuhan anak. Mana ada Tuhan anak? Itulah Nabi Isa. Jadi mereka menganggap Nabi Isa itu, Jesus itu sebagai anak. Jesus ini adalah jelmaan. Nabi Isa itu adalah jelmaan daripada anak Allah. Jelmaan daripada anak Allah. Macam tu. Okey. Yang mana Nabi Jesus ini disalib. Kenapa Nabi Jesus disalib? Nabi Jesus disalib untuk membersihkan manusia daripada dosa warisan. Dosa warisan yang diwariskan daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Datuk dan nenek kita lah, Adam dan Hawa lah. Macam tu. Siapa yang mengasaskan agama Kristian, yang terpesong itu asalnya agama Kristian tu agama Nasrani. Agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa AS.
Kemudian agama Nasrani itu dipesong, maka jadilah agama Kristian. Siapa yang mengasaskan agama Kristian? Namanya Saint Paul. Paul nama dia. Paul ni asalnya dia beragama Yahudi. Dia ni agama Yahudi asal dia. Kan? Dan dia ni asalnya memang musuh pada agama Kristian. Tapi tak macam mana satu hari dia seolah macam bertemu dengan Nabi Isa, kan? Nabi Isa minta supaya dia masuk agama Kristian. Maka dia pun masuk agama Kristian. Ini konon ni lah. Tapi sebenarnya Saint Paul itu dia ada niat yang tak baik. Sebenarnya dia nak mengubah ataupun memporak-peradakan agama Kristian itu. Sebab apa? Sebab bila dia masuk agama Kristian, dia banyak benda-benda yang ditukar dalam agama Kristian itu. Itu agama Kristian itu sesat. Banyak tak betul. Contohnya tentang Trinity. Trinity kan? Percaya pada 3 Tuhan. Asalnya agama Nasrani tak ada pun. Ataupun asalnya agama Kristian itu tak ada pun percaya pada Trinity itu. 3 Tuhan tak ada. Dialah Saint Paul itu yang memperkenalkan. Macam tu. Kemudian dia juga memperkenalkan apa tu? Kata pembersihan dosa warisan. Pembersihan, penyucian daripada dosa warisan. Dialah yang memperkenalkan. Di mana Nabi Isa itu disalib. Kenapa Nabi Isa disalib? Kerana nak membersihkan manusia daripada dosa warisan yang diwarisi daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa, kerana makan buah kudi. Sebabkan dia makan buah kudi, maka manusia ni berdosa lah. Itu sebabnya manusia ni bila dilahirkan, maka dia kena baptiskan. Perlu dibaptis. Itu sebabnya bayi-bayi agama Kristian perlu dibaptiskan. Asalnya tak ada pun apa cara baptis tu, tak ada. Baptis tu macam dituangkan air, dirinjaskan air atas kepala ataupun mandi dalam air suci ya. Tu baptis lah. Tu padri punya kerja lah. Jadi mereka beranggapan anak Adam ni bila lahir je mana kira berdosa. Anak-anak kita, anak cucu kita kira lahir je kira berdosa. Jadi kena baptis. Sedangkan dalam agama Islam, anak lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih. Yang menyebabkan Yahudi Nasrani itu mak bapak dia. Macam tu. Tapi agama Islam menganggap anak-anak lahir ni dalam keadaan kotor lah. Kerana apa? Kerana antaranya menanggung dosa warisan yang diwarisi daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa kerana makan buah larangan Allah Ta'ala. Macam tu. Kemudian dalam agama Kristian juga tak adanya orang kata acara berkhatan. Tak ada. Agama Kristian tidak ada acara berkhatan. Yang mana pada asalnya ada dalam agama Kristian tu ada. Asalnya ada. Malahan dalam Bible pun ada sebut berkenaan dengan berkhatan. Ada. Mereka pun kadang-kadang tak ikut juga Bible. Walaupun dalam Bible tu ada. Contohnya larangan daripada minum arak ada disebut dalam Bible. Larangan berzina ada disebut dalam Bible. Kan arahan supaya berkhatan pun ada dalam Bible. Tapi padri-padri ni dia dah tak nak ikut lah. Dia tak ikut. Kan? Walaupun mereka kata Bible tu agama kitab suci bagi mereka, mereka pun tak ikut semua dalam tu. Kan? Dia banyak pakai kepala otak di sini lah. Masya Allah. Betul. Tu ada. Baik, seterusnya. So, wadaniyat artinya esa atau tunggal. Perlu kita ingat di sini bahawa tunggal yang dimaksud ni bukan bermakna satu. Jika dimaksudkan satu, maka berarti dia mempunyai ikutan selanjutnya seperti dua. Ada kawan dia kan? 2, 3, 4 dan seterusnya. So tunggal di sini mempunyai pengertian yang tersendiri yang dibuat oleh para ulama tauhid
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Kata oleh mulia Allah Taala tu ahad, esa. Ahad kan? Macam tu. Allah Taala tu esa. Kau ingatkan kisah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah diseksa oleh majikan di sini. Apa yang disebut? Ahad kan? Ahad tu maknanya esa. Okay? Ahad tu macam hari Ahad. Ahad tu maksudnya satu ataupun esa lah. Ahad. Tapi kalau untuk umat Ta'ala kita pakai esa. Tapi untuk kalau hari Ahad. Mana Ahad tu biasanya hari Ahad lah. Sebenarnya Ahad tu hari pertama. Isnin tu asalnya Isnain, dua. Kan? Kemudian Salasa ni 3. Salasah. Arba'ah. Rabu. Kita panggil Rabu. Tapi asalnya Arba'ah tu mana 4. Mana Rabu tu sebenarnya hari ke-4. Kan? Macam tu. Apa itu? Khamsah 5. Jadi kita jadi hari Khamis. Hari Khamis kan? Lepas tu Jumaat. Jumaat dia kalau bahasa Arab ni sitah. Dia lain lah. Sitah mana 6. Sitah 6. Tapi untuk Jumaat ni dia tak gunakan sitah. Tapi dia gunakan Jumaat. Hari Jumaat. Okey? Kalau Sabtu tu asalnya Sab'ah 7. Sabtu tu asalnya berada Sab'ah 7. Jadi kita panggil sebagai hari Sabtu. Macam tu. Baik. Jadi pengertian esa itu luas sekali dan lebih menyeluruh. Maka di sini kita membagikan pengertian tersebut kepada 3 bahagian besar. Pertama, Allah Ta'ala esa pada zat. Pertama, esa pada zat Allah. Yang kedua, esa pada sifat dia. Mana segala sifat-sifatnya itu tunggal satu. Mana kalau kudrah tu satu kudrah. Kalau hayat tu satu hayat. Kalau sama mendengar pun satu je. Satu je sifat sama. Dia tak ada berbilang-bilang sama. Berbilang-bilang mendengar. Baik. Dan juga esa pada perbuatannya Allah. Jadi Allah Ta'ala itu esa pada zat. Mengenai esa zat Allah Ta'ala itu bahawa tiadalah zat Allah Ta'ala itu mempunyai bilangan yang berhubung. Dan juga bilangan yang bercerai. Kam mumpasil, menafikan kam mumpasil. Dan juga menafikan kam muttasil. Mumpasil mana bercerai. Muttasil bersambung. Dalam tajwid pun ada kan? Ada tak jumpa perkataan muttasil, mumpasil dalam tajwid? Ada kan? Mad wajib muttasil. Mad jaiz mumpasil. Tajwid. Kalau biasa belajar tajwid jumpa lah. Kalau malih belajar tak ada. Tak jumpa lah. Kan? Kadang kita mengaji je, belajar tajwid, bila sebut tajwid je dah tak ingat dia dah tak ikut dia. Borek Ustaz tak ikut. Tapi kalau baca boleh. Dia sebenarnya tajwid tu yang penting tu. Tajwid tu yang penting. Tu yang menentukan kan dengung ke tak dengung ke, panjang ke pendek ke. Bila tak belajar tajwid, dia main lontung je lah. Kan? Dia main lontungnya idgham ma'runah ke idgham bila gunah sama je ke dia. Ikhfa ke, idgham ke, izhar ke, kan? Main lontung je lah. Sebab apa tak belajar tajwid? Kalau belajar pun datang sekejap, ketilang. Belajar je semangat dia sekejap je. Apa tu hilang entah mana dia. Yang datang ni ustaz datang, ustaz datang. Anak buah hilang. Hati tak sampai dapat tu. Sampai ketua tak dapat kan belajar tajwid. Sebab apa? Selalu konten kelas. Banyak nak hal ustaz kita. Patutnya kalau kita dah setuju buat kelas,
Kenalah ada komitmen dengan kelas tu. Jangan kita bagi alasan banyak mana. Itulah cucu datanglah, balik kampung lah. Kan? Sedangkan kita dah bersetuju nak buat kelas. Yang datang, ustazah datang, ustaz datang kan. Contohlah kan. Tapi nombor hilang tak ada. Lalu ustazah pun tak datang dah. Tak mana pui nombor dia tu. Semangat dia sekejap je. Baik. Jadi menafikan muhkam mutasil itu ialah menafikan bahawa zat Allah Ta'ala itu tersusun daripada susunan seperti kulit, daging, urat, darah dan tulang seperti makhluk. Nampak? Itu maksudnya menafikan zat mutasil tu. Maknanya menafikan Allah Ta'ala tersusun daripada susunan macam badan kita lah. Kita ada kulit, kita ada daging, kita ada urat, darah, tulang, mata, telinga kan. Kita ada apa lagi? Ruas. Kita ada ruas kan? Kita ada ruas. Berapa jumlah ruas kita ni? Jari kita ni campurlah ruas tangan, kaki semua. Ada berapa ruas? Sebanyak 360 ruas. Kalau sebut dalam kitab kan, hadis. Mana setiap hari kita kena mengkifarahkan anggota badan kita dengan bersedekah. Kita kena kifarahkan badan kita dengan bersedekah setiap hari. Sebab apa? Kita ada badan kita ni ada 360 ruas. Jadi kita kena banyak bersedekah untuk mengkifarahkan diri kita daripada azab api neraka. Kena banyak bersedekah nantinya lah. Gitu. Sehari kita galakkan bersedekah untuk kifarahkan. Baik. Kemudian sekali lagi. Kemudian manusia tadi kan dia ada kulit, daging, urat, darah. Benda-benda lain pun ada juga. Batang kayu pun ada juga. Batang kayu kan. Dia ada ciri-ciri dia sendiri. Pokok-pokok pun ada ciri-ciri dia sendiri pada batang dia. Pada tubuh pokok tu sendiri. Macam kita inilah ciri yang ada pada kita. Pada manusia tu ada darah, daging dan sebagainya. Tulang. Ada orang tak ada tulang? Ada tak di kalangan kita ni tak ada tulang? Tak ada kan? Semua ada tulang. Ada di kalangan kita tak ada daging? Semua ada daging. Urat? Semua ada urat kan? Darah? Semua ada darah. Dan biasanya kita darah merah. Ada darah putih tak? Ada ya, darah putih kita banyak. Yang kat Langkawi tu siapa? Mahsuri. Kan tak tahulah cerita tu betul ke tak betul, tak tahulah. Tapi orang kata cerita betul. Yang ada beras terbakar kan kat Mahsuri. Kisah Mahsuri tu kan dibunuh, maka darahnya berwarna putih. Tengoklah tuan-tuan darah putih ke hitam merah. Kalau tuan-tuan darah putih mana keturunan Mahsuri. Macam tu. Ada orang kadang nama Mahsuri tapi darah merah. Tak? Nama Mahsuri, mak ayah bagi nama Mahsuri tapi darah merah. Baik. Baik, seterusnya, dan juga zat Allah Ta'ala itu bukan terdiri daripada bahagian-bahagian tertentu. Artinya Allah Ta'ala itu berbeza dengan apa yang ada pada makhluk. Betul tak? Dia tak boleh serupakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah. Apa saja tak boleh diserupakan. Sebab tidak akan sama yang kena cipta dengan pencipta. Takkan sama. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga bukan tersusun daripada apa yang disangkakan atau apa yang boleh dipikirkan. Itu bukannya zat Allah. Apa saja yang kita terfikir Allah Ta'ala ni seperti itu, seperti angin, seperti cahaya, apa-apa dan sebagainya. Itu semua bukan. Allah Ta'ala ialah zat yang maha agung dan yang maha mutlak. Zat Allah Ta'ala tidak dalam masa. Zat Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan masa. Kemudian tidak dikaitkan dengan berjirim.
tidak terkait dengan tidak berjisim, kemudian tidak berada pada pihak kiri, kanan, depan atau bawah, dan juga tidak bertempat. Tidak bertempat. Jadi zat Allah Ta'ala itu hanya diketahui dengan halnya sahaja, bukan dengan kenyataan. Zat Allah Ta'ala itu hanya diketahui dengan halnya, halun sahaja, bukan dengan kenyataan dia. Bukan realitinya lah. Gitu. Tapi dia wujud ada. Kalau kita belajar tentang apa itu, wujud kan. Wujud ini dia adalah halun, haliah. Haliah ni mendapati di antara ada dengan tiada. Sifat wujud itu dia adalah haliah, mana mendapati ada dengan tiada. Sedangkan Allah Ta'ala pula mendapati maujud, wujud ada. Sifat wujud itu antara ada dengan tiada. Mana yang atas dikatakan maujud, wujud. Bawah makdum, tiada. Wujud dengan makdum namanya halun, haliah. Mendapati antara ada dengan tiada. Kemudian di antara halun dengan makdum dikatakan amrun iktibari. Amrun iktibari. Mana ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada minda kita, tapi di segi kenyataannya tidak ada. Realiti tak ada. Itu dikatakan sebagai amrun iktibari. Dalam kitab-kitab akidah tauhid banyak kali diulang perkataan amrun iktibari ni. Baik. Kemudian kita dikenaki menafikan kam munfasil, iaitu bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala. Menafikan kam munfasil ialah menafikan bahawa ada Tuhan yang lain yang setanding dengan Allah Ta'ala, seperti dewa-dewa. Seperti dewa-dewa yang menjadi, yang kata yang menjadi ikut kepercayaan pada agama-agama yang terdapat di dunia lah. Kita ada macam-macam agama, Hindu, Buddha, kan? Lepas tu Kristian, macam-macam agama, Yahudi, banyaklah. Malaysia ni dia pecah banyak kumpulan. Tapi tetap dikatakan non-Muslim, tak Islam lah. Standing Allah Ta'ala seperti dewa-dewa, patung-patung dan sembah-sembahan. Kemudian mempercayai bahawa ada zat yang berkuasa selain daripada zat Allah Ta'ala adalah syirik dan kafir. Kalau kita percayalah ada benda lain yang lebih kuat daripada Allah, lebih hebat daripada Allah Ta'ala, maka kita syirik dan kafir. Kita kena etikadkan Allah Ta'ala saja yang hebat, yang kuat. Yang lain semua tak ada. Semua tak mampulah melawan Allah Ta'ala. Hatta jin, syaitan pun dan sebagainya. Hantu jemalang dan sebagainya. Semua kan kalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau seandainya kita ada masalah dengan makhluk-makhluk halus ni, kita mintalah pertolongan dan bantuan kepada Allah Ta'ala. Jangan minta bantuan pada jin yang lain. Sebab ada orang bila dia kan tak mampu lawan sesuatu jin, dia panggil jin lain pula. Tolonglah aku lah lawan jinnya. Jadi dia berkawan dengan jin. Dia pun sama jugalah. Sebab ada orang macam tu. Dia boleh jin dengan tujuan untuk lawan jin lain. Biasalah itu biasanya untuk bomo kan, untuk dukun biasanya dia akan boleh jin lah. Apa tujuan dia boleh jin tu? Untuk menghalau jin jahat yang ada dalam pesakit. Dia kata pesakit ni telah pun dirasuk oleh jin jahat. Jadi yang baik tu jin dia saja. Jin Tok Bomoh tu jin dia baik. Jadi dia akan masuk dalam badan pesakit untuk halau jin jahat tersebut. Mengikut percayaan adalah. Jadi bila jin jahat tu keluar, yang ada ialah jin Tok Bomoh tu lah dalam pesakit itu. Yang tinggal. Faham kan? Sebab ada yang macam pesen merubat macam tu. Dia ubatkan sakit. Orang sakit dia gunakan tu lah. Gunakan jin tu. Dia masukkan jin dia dalam pesakit tu. Tujuannya halau jin jahat tu lah. Sama lah. Mana boleh?
Mana dia percaya pada jin lah. Kekuatan jin. Dia tak percaya pada Allah. Sedangkan kita orang Islam ni gunalah ayat Quran. Kan? Tak. Tolongan pada Allah. Ya? Biasalah. Tuan-tuan biasa dia permulaan ni mesti ada bismillah dia. Tapi yang tengah tu tak tahu pun dia baca ya, dia tak tahu benda kadang tak jelas apa bacaan kan. Itu yang menjadi muskil kita, tak tahu benda-benda yang baca mungkin memang kayu ke, memang kuning ke, memang kunyit ke, memang kata belang-belang ke, yang macam cerita filem dia tu, berdampinglah padaku wahai si mambang. Tu tak? Macam tu. Tu pun tak betul juga yang tu. Yang silat tu. Siapa nama kata silat tu? Parlimen Mustar Mustar. Kan? Memanglah orang kata bersilat tu bagus. Baca silat untuk pemutar lagi boleh. Tapi percaya dengan mambang itu yang tak boleh. Dia dah masuk ke elemen mambang tu yang tak betul tu. Kita pun ikut sekali dengan mambang kunyit, memang coklat, memang belang-belang. Kan? Memang coklat lah benda yang si Haji tu. Coklat pun ada. Kan? Memang biru. Laut. Kan? Semua masuk tuan. Sebenarnya tak boleh lah benda tu. Salah macam dia mengajar kita lah benda tak elok. Walaupun ada benda-benda elemen lain yang baik juga yang terdapat dalam filem tu. Contoh belajar silat tu benda baik lah, bagus. Gitu. Tapi bila dah dalam bab mambang tu dah tak boleh dah. Kita kena faham lah kan. Gitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya. Mengenai esa, sifat Allah Ta'ala ini mempunyai pengertian yang tersendiri. Esa pada sifat bermakna tiap-tiap satu sifat Allah Ta'ala itu adalah esa. Contohnya wujud. Wujud itu esa tunggal. Dia tak ada berbilang-bilang wujud. Kidam pun esa. Tidak ada berbilang-bilang kidam. Kudrah pun esa. Tidak ada berbilang-bilang kudrah. Dan seterusnya pada sifat-sifat Allah Ta'ala lain lah. Semuanya esa. Tidak ada berbilang-bilang. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab yang lepas, tuan-tuan dia kata, yang sebenarnya semua sifat Allah Ta'ala itu adalah suatu yang satu dan tidak terpisah daripada zat Allah. Nampak? Jadi semua sifat Allah Ta'ala itu, dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Macam kita boleh bercerai tanggal daripada kita lah. Contohnya kita berilmu. Kita alim berilmu kan. Sebelum kita berilmu, kita jahil tak? Jahil. Bila kita belajar, baru berilmu. Satu masa nanti kita akan jahil semula. Bila sampai tahap nyanyuk, ingatan lupa. Kan? Dah kata anak cucu sendiri pun kalau dah tak ingat dah. Kau siapa kan? Dia tak ingat dah tu. Mata dah sampai pada tanya. Mana ilmu tu dah ditarik semula. Mana ilmu tu dah bercerai tanggal daripada kita balik. Mata kita betul juga. Kita lahir, asal-asal lahir tu kita dapat lihat tak? Tak dapat lihat. Cuba tuan-tuan agah budak kecil. Kan? Agah lah. Tuan-tuan tersenyum lah budak kecil tu. Bayi tu kan? Tak ada dia apik dah. Sebab dia tak dapat lihat. Dia tak dapat lihat. Dia tak nampak kita. Tapi sampai tahap nanti baru dia nampak lah. Nanti bila kita dah tua, sama balik, gabun balik. Kita pakai teropong, kacamata kan. Katarak pun dah tebal. Lepas tu kenalah buat laser. Laser tu pun mahal kan? Cucian aja. Berapa? 3,000. Dapat. 3,000 kan? Sedia ke? Tu sebabnya mata kena jagalah. Budak zaman sekarang ni kadang kecil-kecil dah pakai kacamata dah. Tuan-tuan tengok. Kecil-kecil dah kacamata. Bila semakin besar dia punya kantar mata semakin tebal. Sebab apa? Daripada kecil dah pakai kacamata. Kalau tak ada mata kan memang rabun, tak nampak apa. Baik. Kemudian cuma dia kata, kan dia kata tadi,
tidak terpisahkan. Sebagaimana yang dihuraikan pada bab yang lepas, yang sebenarnya semua sifat-sifat Allah itu adalah satu ataupun esa dan tidak terpisah daripada zat Allah. Yang kita boleh terpisah. Sifat mendengar, melihat, boleh. Ada masa kita melihat, ada masa kita tak melihat. Kan? Ada masa telinga kita jelas, ada masa telinga kita pekak. Orang jorib pun tak tolong lagi kan. Baik, kemudian cuma untuk memudahkan faham sahaja, kita mempelajari satu persatu dan disingkap keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala itu satu persatu. So dalam kita memahami pengertian esa pada sifat Allah Ta'ala ini, kita perlu menafikan bilangan yang berhubung, kam muttasil, dan bilangan yang bercerai, kam muttasil pada sifat-sifat Allah. So kena nafikanlah. Kam muttasil dan kam muttasil pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Okay, kita lihat pertama menafikan kam muttasil pada sifat. Menafikan kam muttasil pada sifat ialah menafikan pada satu sifat Allah Ta'ala itu ada dua sifat. Contohnya kudrah Allah Ta'ala itu ada dua kudrah. Ini mustahil lah. Allah Ta'ala tidak ada dua kudrah, satu saja. Untuk menjelaskan kenyataan tersebut, kita boleh misalkan pada makhluk. Kita manusia ini apabila nak berbuat sesuatu ataupun mengangkat batu, kita akan menggunakan tenaga dan kekuatan. Katakanlah perkara yang kita buat dengan mengangkat sesuatu yang berat itu, tenaga kita hilang dan kita akan letih. Kita perlu berehat untuk menyambung kerja-kerja seperti mengangkat batu tadi. Artinya, setelah tenaga kita pulih dan penat itu hilang, kita kembali melakukan tersebut sebab tenaga kita dah ada balik. Tenaga kita dah ada balik. Allah Ta'ala tidak begitu. Dia tak ada penat letih. Kita ada masa penat letih, kita perlu berehat. Tenaga kita hilang kan. Kita tengok. Kalau kita kerja kuat, penat kan letih? Rehat dulu lah. Kan? Rehatlah. Kan, ambil lah rehat dalam setengah jam. Belum tenaga dah ada kan, baru sambung kerja balik. Macam tu. Jadi kalau main bola kan, kan ada pemain pengganti. Di malam mesti ada pengganti. Sebab kadang-kadang masa ni ada masa dia pun pancur juga. Penat letih kan, cedera lah, penat lah letih. Masukkan pemain baru yang fresh. Pemain baru tiap skor tu. Kadang pemain lama tak skor. Yang dah lama main tu tak skor-skor. Tak nampak tiang gol kan. Bila masuk pemain baru, terus skor. Masuk. Nampak? Macam melewat Malaysia lawan apa tu? Bangladesh. Nampak? Siapa nama pemain tu? Darren Lock. Darren Lock. Yang skor yang keempat tu lah. Dia masuk aja, terus masuk tu skor gol. Tu kan? Dapat bola tu skor gol. Nampak? Tenaga dia kan? Tu perlunya pemain pengganti tu. Baik. Jadi di sini telah berhimpun dua tenaga, iaitu tenaga semasa permulaan kita membuat kerja, kemudian tenaga selepas kita berehat. Inilah maksud tenaga kita itu mempunyai susunan yang berhubung. Kemudian tenaga-tenaga kita tidak sama daripada satu anggota dengan anggota lain. Contohnya tenaga tangan tak sama dengan tenaga kaki. Nampak? Tenaga tangan tak sama dengan tenaga kaki. Tenaga kaki dengan tangan mana lebih kuat? Kaki lah lebih kuat kan? Tenaga kaki lebih kuat daripada tangan. Kita tengok kalau sepak bola. Sepak bola mesti menggunakan kaki, jangan guna tangan. Tangan tak mana boleh bola kan? Mesti menggunakan kaki. Baik, kemudian tenaga pendengaran tidak sama dengan tenaga penglihatan. Tenaga pendengaran tak sama dengan tenaga penglihatan. Dan begitulah seterusnya. Kerana penglihatan ni lebih luas. Lebih luas kan? Mata kita ni kecil je. Tapi bila dibuka mata ini, boleh melihat seluas alam. Nampak? Mata.
Sebabnya kita kena bersyukurlah kalau ada mata. Sebelum mata kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Jangan kita membutakan mata kita. Seperti Kasim Selamat. Kasim Selamat tu saya dia butakan mata dia. Garpu dia kan. Jania dia. Kasim Selamat bersilam. Tu tak betul lah. Mana mencederakan diri sendiri pun tak betul kan. Ya tu. Allah Ta'ala dah bagi mata tu, syukurlah. Terima kasihlah Dr. Apa nama Dr.? Semadi Yang dia kahwin dengan isteri kahwin selamat tu lah. Selvia. Sabaria. Sabaria. Masya Allah tu. Baik. Kahwin selamat. Baik. Seterusnya. Jadi tenaga pendengaran tak sama dengan tenaga penglihatan dan begitulah seterusnya. Begitu juga dengan tenaga kita semasa kecil tak sama dengan tenaga kita setelah dewasa. Nampak? Dan tua tak lama lah. Dah tua pikun, tua bangka besok, semua dah. Dengan sakit lutut lah, sakit pinggang lah, sakit tu lah, semua sakit. Bila sembahyang tu kan, latap punya kan, tulang tu. Tak sembahyang kan? Sebab semua dah goyah. Kan dia punya grease tu dah dah habis kan, grease dah habis. Hati latap je kan. Sembahyang tu. Nampak? Mana Allah Ta'ala dah menariklah nikmat-nikmat. Kan? Sebabnya Nabi kata, kan, iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang 5. Kan, syababaka qabla al-harami. Mana muda sebelum tua. Betul tak? Sehataka qabla saqami, sehat sebelum sakit, kan? Kemudian kaya sebelum miskin, kan? Hidup sebelum mati. Betul tak? Itu mana 5 kan? Hidup sebelum mati. Ada satu lagi tu. Kena jagalah benda tu. Baik. Jadi semua tu susunan yang berperingkat. Firman Allah Ta'ala, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan orang yang kami panjangkan umurnya akan kami balikkan kembali kejadiannya masih menjadi lemah. Tidakkah mereka fikirkan, kata Allah. Orang yang kami panjangkan umur dia. Kita tengok kalau orang panjang umur, macam mana dia jalan. Dia takkan sama waktu dia muda dulu. Kalau muda dulu memang dia bekerja pelalah sana, main bola sepak sana sepak sini kan, jatuh tergolek pun sebagainya. Kita tengok muda kalau main bola kan, dia tak kisah kalau jatuh tergolek tu. Tapi kalau orang tua main bola itu tergolek, tergolek. Kau tak tercabut kan? Kau tak tercabut lutut kan? Orang tua main bola. Macam tu. Kan? Kau tak ICU kan pergi kan? Macam tu. Habis sampai situlah tuan-tuan. Kuliah kita malam ni insya-Allah. Akan datang semua lagi. Tanda situ. Oh ya. Luas. Dia tak semestinya sedekah harta. Semua aja boleh. Kerana sedekah ni tak semestinya dengan harta. Setiap tahlil, takbir, tahdis kan pun dikatakan sedekah juga. Boleh gunakan untuk sedekah. Macam tu. Dia sebut dalam hadis tu. Hadis ni panjang ada. Mana setiap hari kita dikenaki bersedekah. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah. Buang duri kat jalan sedekah. Mana? Yang mana? Salat duha. 2 rakaat. 2 rakaat tu lah. Gitu. Tak boleh. Tapi senang je nak sedekah ni, tak payah pun. Dia sedekah bukannya tak sebenarnya dengan duit, dengan harta. Kan?
Kita bersedekah dengan satu bacaan Fatihah pun bersedekah juga. Qul wallah kita baca pun kita niatkan untuk arwah si mati, mak ayah kita kan. Sedekah. Kita niatkan untuk orang muslim, muslimat. Kiri kanan kita pun sedekah juga. Walaupun orang tu masih hidup, boleh kita niatkan sedekah. Jadi kita baca sedekah niat untuk diri sendiri pun boleh. Itu disebut dalam kata kupasan hadis tu. Kupasan hadis 40, kitab Imam Nawawi tu memang dibahaskan kat situlah. Setiap anggota badan kita kena bersedekah. Buang duri kat jalan sedekah. Sesenyum pun sedekah. Senyum je, payah mana? Payah mana senyum? Ni kita tak akan masamnya macam mana nak dapat pahala? Gitu. Senyumlah sikit pun dapat pahala sedekah. Tapi jangan salah anggap pula. Kalau tu imam kan tersenyum dengan jando kan. Senyum imam apa hal imam tu? Contoh. Gitu. Tak. Imam lawa gitu, sem gitu. Tu contoh je. Jadi maknanya kita bolehlah sedekah. Senyum ke, kata yang baik. Setiap kata baik pun sedekah. Buang duri ke jalan pun sedekah kan? Ke hadis tu. Banyaklah dia punya cabang-cabang sedekah ni. Luas. Okey, habis. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa yaqina as-sadiqah ma lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa zidna fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.